Salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya berkenaan dengan isu panas yang membabitkan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun dipanggil JKOM. Dan beliau adalah Datuk Dr. Muhammad Agus Yusuf ataupun lebih dikenali sebagai Profesor Agus, telah mengarahkan pegawai beliau agar membuat laporan polis terhadap Badrul Hisam Sahrin yang membuat fitnah kepada beliau, ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Bad. Dan apa yang saya lihat daripada kenyataan itu, beliau juga meminta peguamnya untuk mengambil tindakan undang-undang kepada aktivis Perikatan Nasional yang saya kata tadi ataupun dikenali sebagai Cikgu Bad ini. Apa yang saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Cikgu Bad di laman Facebooknya, yang mana beliau telah pun mengubah dengan mengatakan bahawa kenyataannya begini: naikkan gambar Agus Yusuf bos JKOM dengan kereta dan nombor plat saya tulis hebat, Agus dengan kereta dan nombor plat mahal, kehidupan mewah, patutlah boleh hina pencarum ke WSP, suruh mengemis zakat dan duit kebajikan. Dan beliau juga berkata di dalam laman Facebooknya, mengatakan bahawa kemudian berpeluh JKOM nak jawab, dan mereka pusing isu dengan kononnya saya fitnah Agus, kononnya Agus pakai kereta JKOM, termasuklah timbalan Agus dijadikan isu saya edit 6 kali status saya. Ya, saya edit 6 kali. Betulkan ejaan CNP link dan naikkan gambar dan imej, tapi timbalan Agus ini lupa dia sendiri edit lebih 10 kali status jawab jentikan saya. Dan saya kembali kepada kenyataan yang dikeluarkan. Awalnya ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Cikgu Bad di laman Facebook beliau yang dikatakan fitnah itu. Kerana hari ini kita tidak boleh menipu sebenarnya. Apabila kita posting sesuatu, lambat sedikit orang dah screenshot. Apabila dah screenshot, ini akibatnya. Jadi kalau kita delete, masih ada orang simpan. Jadi kenyataan yang dikeluarkan oleh Cikgu Bad pada awalnya, sebelum dia memadamkan sampai 6 kali pengubahan itu, adalah berbunyi seperti ini. Hebat Ketua Pengarah JKOM Agus ni. Baru dilantik, kereta pun cantik. Nombor plat pun cantik. Dengan nombor plat saja, boleh beli cash kereta orang susah. Yang nak keluar ke WSP bayar hutang kereta yang tertunggak. Ini kata beliau yang dalam komen pada awal. Dan ini adalah satu yang dikatakan fitnah. Apa yang saya lihat daripada komen-komen yang ada di halaman Facebook Cikgu Bad, mereka juga banyak mempersoalkan kepada Cikgu Bad ini kerana cuba untuk membuat satu fitnah begini kepada Profesor Agus. Yang mana ramai juga kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan di sini mengatakan bahawa kereta ini dibeli bukan sewaktu berkhidmat menjadi Ketua Pengarah JKOM. Tetapi kereta ini sewaktu beliau menjadi profesor 2 tahun yang lalu sudah pun dibeli. Dengan juga bersamaan dengan nombor plat yang AGU 55 ini. So pada saya, apa yang dikeluarkan oleh pemilik Facebook bernama Cikgu Bad original ni, rakyat semua tahu. Pemimpin yang duduk dalam PKR semua tahu siapa Cikgu Bad ni. Hari ini beliau banyak mempersoalkan isu-isu yang pada saya remeh-temeh. Jadi kalau inilah sikap Cikgu Bad, sebab itu beliau tidak boleh menjadi pemimpin sewaktu berada dalam PKR. Bertanding kalah, dan akhirnya beliau mencari jalan lain, masuk parti lain untuk cari makan. So hari ini apabila beliau melihat kerajaan yang ada, jadi pada saya cemburu yang terlalu kuat itu, akhirnya dia cuba cari jalan untuk beliau membuatlah fitnah-fitnah seperti ini. Saya harap apa yang berlaku ini, Profesor Agus boleh saman besar-besar, dia ada tahu langit ini tinggi atau rendah. Kerana saya lihat Facebook beliau banyak bermain dengan sentimen, iaitu perkomanan agama, dan saya lihat sedikit saja yang berlaku silapnya kerajaan hari ini, beliau lebih-lebih seolah-olah beliau mempunyai jawatan yang besar. Saya pun tak tahu beliau ini dalam politik jawatan apa sebenarnya. Apakah beliau ini pemimpin kanan dalam Perikatan Nasional? Jadi beliau hari ini asyik dengan aktivis, menggunakan aktivis untuk beliau mencari makan dalam membuat komen-komen politik yang pada saya tidak memberi manfaat sedikit pun kepada rakyat. Dan beliau cuba memfitnah Ketua Pengarah JKOM seperti Profesor Agus ini. Ini adalah bukan label orang seperti Cikgu Bad ini sebenarnya. Jadi apa sebenarnya maunya Cikgu Bad ini? Sebab itu saya kata, saya harap Ketua Pengarah JKOM, iaitu Profesor Agus, ambil tindakan, segera tindakan undang-undang itu, agar orang seperti ini perlu kita hajar.
Dan saya lihat kenyataan-kenyataan yang berbau pekoman yang cuba dimainkan ini hampir-hampir saja menjerat rakyat Malaysia dengan propaganda-propaganda yang pada saya tidak sesuai untuk politik di negara kita ini. Dan saya juga melihat kepada arahnya Cikgu Bat ini, beliau seolah-olah melebihi pemimpin-pemimpin kanan politik yang ada untuk menaikkan nama diri beliau agar menjadi calon. Ini adalah bentuk-bentuk bodek beliau yang akan dilihat dan dinilai oleh Presiden ataupun pengurusi bersatu, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, untuk dijadikan calon nanti. Jadi cita-cita beliau ni nak jadi calon. Jadi saya harap rakyat nampak siapa dia Cikgu Bat ini. Apabila bertanding nanti, di situ kita menilai adakah kita ini diterima oleh rakyat. Apakah sentimen yang kita mainkan ini diterima oleh rakyat. Sepatutnya kita lihat Profesor Agus ini, tidak perlulah kita nak memfitnah isu KWSP yang dimainkan oleh Cikgu Bat ini. Tak payah Cikgu Bat nak main lah. KWSP itu dah keluar berapa kali tak selesai masalah. Kenapa kita nak keluarkan KWSP? Kalau dulu Kerajaan Perikatan Nasional itu baik, tak perlulah nak keluar KWSP. Jadi kebangangan yang ada di Kerajaan Perikatan Nasional yang lalu menyebabkan rakyat susah. Orang-orang seperti Cikgu Bat ini yang tak ada value-nya kepada kerajaan, cuba membuat komen-komen, akan dilihat oleh rakyat, pada saya tidak menguntungkan. Kerana kerajaan yang lalu, yaitu Kerajaan Perikatan Nasional, gagal total dan mereka mengambil duit masuk ke dalam akaun parti, tetapi rakyat susah. Apakah kita rakyat ini tidak melihat perkara-perkara seperti ini? Apakah Cikgu Bat menghalalkan kerja-kerja yang dibuat oleh Perikatan Nasional itu? Kalau betul beliau nak berjuang memainkan sentimen kaum dan agama. Tetapi beliau cuba menutupi perkara-perkara yang salah, melibatkan salah guna kuasa, penyelewengan, rasuah dengan bermain dengan sentimen kaum dan agama. Jadi pada saya, orang seperti ini, tokoh muda seperti ini, tak layak pun. Jadi hari ini beliau hidup dalam nak mencari glamour dalam politik. Beliau ingat seolah-olah dilihat oleh rakyat bahawa hentam sana hentam sini itu memang kita negara ini negara demokrasi. Tetapi demokrasi yang cuba hendak dibuatkan ini untuk kita boleh membuat kita punya pandangan-pandangan, bukan seperti ini. Ini pandangan-pandangan yang songsang, yang pandangan yang tidak menguntungkan kerajaan. Jadi harapan beliau agar rakyat lihat bahawa beliau hebat dan akhirnya rakyat akan menyalahkan kerajaan yang ada. Tetapi dalam waktu yang sama, daripada komen-komen yang songsang seperti ini akan menyebabkan pelabur akan juga beralih arah jika kita tidak membenteras isu-isu yang cuba dimainkan walaupun kecil seperti ini dari awalnya. So itu yang saya lihat daripada isu ini. Saya harap rakyat boleh membuat komen berkenaan dengan isu ini. Apakah kita nak mempercayai Profesor Agus ataupun kita hendak melihat kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh aktivis murahan seperti Cikgu Bat ini. So sekian pencerahan saya. Terima kasih.